بيدنا فتوح العارفين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، أعطنا محبتك ومعرفتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT dengan limpah kurnia taufik dan hidayahnya telah diperkenankan kita berada dalam rumah Allah ini. Jangan lupa kita berni'tikaf. Nawaitu sunnatal i'tikaf fi hadzal masjid billahi ta'ala. Sahaja aku berni'tikaf dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Ya tuan-tuan dan puan-puan semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur dalam sihat walafiat, disembuhkan semua penyakit, dikabulkan sekalian hajat, dimurahkan rezekinya halal, disampaikan semua kita ke tanah sucinya untuk mengerjakan haji dan umrah dan berziarah kepada kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah yang dimuliakan Allah, selamat datang kepada majlis khusus haji dan umrah yang telah kita mulakan daripada awal tahun 2016 ini, dan kita telah sampai pada pelajaran terakhir kita 2 minggu yang lepas. Pada minggu yang lepas kita public holiday, jadi kita tak ada kelas. Mungkin ada yang tak datang pada 2 minggu yang lepas dan mendatangi pula pada pelajaran minggu lepasnya kita public holiday, maka jangan bimbang, pahala ini tetap dia mendapatkannya kerana niat dia untuk datang belajar. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kita telah membicarakan tentang perihalnya mengenai orang yang mengerjakan haji dan umrah. Dia akan melalui perkara yang dinamakan ihram. Ihram itu maknanya dia sudah jatuhkan niat haji atau niat umrah. Dan apabila dijatuhkan niat haji dan umrah, maka dia ada pantang larang sepanjang di dalam ihram itu. Itu telah mengatakan larangan bagi orang lelaki, dia tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Dia hanya memakai pakaian 2 helai kain, 1 helai kain yang menutup bahagian auratnya berpusat sampai ke lutut, dan 1 helai lagi menutupi badannya. Manakala kita telah mengatakan pakaian orang wanita di dalam ihram itu dia tidak boleh menutup muka, dan demikian juga dia tidak boleh bersarung tangan. Jadi untuk kaum wanita, dia boleh pakai apa jua pakaian, pakaian baju Melayu, baju Punjabi, baju Tionghoa, apa pun tak apa, asalkan pakaian dia itu menutup aurat dan memenuhi ciri-ciri pakaian wanita Islam. Cuma dia dilarang menutup muka dan dia dilarang bersarung tangan. Dan demikian juga kita telah mengatakan bahawa orang yang dalam ihram itu dia dilarang memakai wangi-wangian. Ya, kita dah sebutkan wangi-wangian ini termasuklah sabun ataupun kita katakan minyak wangi, obat gigi yang di mana ada wangi. Ini semua dilarang sepanjang masa kita dalam ihram. Dan kalau sekiranya orang dalam ihram itu dia memakai minyak wangi sebelum jatuh niat, itu sunnah sebelum jatuh niat. Tetapi apabila sudah jatuh niat, maka tak boleh lagi dia memakai wangi-wangian atau sabun ataupun obat gigi yang kita telah sebutkan tadi. Dan demikian juga orang yang dalam ihram itu dilarang daripada dia memotong rambut dan kuku, ya.
Dia dilarang memotong rambut dan kuku, dan dilarang meminyakkan rambut di kepala dan di janggut. Jadi dia tak boleh pakai minyak di kepala. Tetapi kalau sekiranya dia nak memakai minyak kapak kerana pening dia punya dahi dia, itu harus. Yang kita kata kepala ialah kawasan yang ada rambut. Tetapi kalau di kening ataupun di badan dia nak pakaikan minyak panas kerana tegak urat-uratnya, itu harus selagi minyak itu tidak berbau wangi. Jadi kita dapat bezakan dia. Yang dilarang ialah yang di kepala, yang di janggutnya, itu saja yang dilarang. Dan demikian juga kalau sekiranya kita dalam ihram, tak boleh kita potong rambut, tak boleh kita potong kuku. Kalau kita garuk kepala, jatuh satu helai rambut, maka kita didenda satu cupak makanan orang miskin. Satu cupak tu tak sampai 1 kilogram. Jadi kira-kira dalam 5 riyal Saudi Arabia. Duit Singapura kita mungkin dalam $2 Singapura. Kalau sekiranya 3 helai sekaligus jatuh, maka dia kena bayar 1 dam. 1 dam tu dia boleh pilih 1 ekor kambing, ataupun dia beri makan pada 6 orang miskin makan, ataupun dia puasa 3 hari. Itu dia punya dendanya. Dan demikianlah kita telah menyatakan bahawa orang dalam ihram itu dilarang. Antaranya lagi ialah bahawa perkara yang kelima, iaitu di muka surat 96 tuan-tuan dia, itulah perkara yang kita telah berhenti di tempat itu, iaitulah larangan melangsungkan pernikahan. Jadi orang yang dalam ihram maupun ihram haji atau ihram umrah tidak boleh melangsungkan pernikahan berdasarkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an, la yankihul muhrimu wa la yunkahu wa la yakhtubu. Tidak boleh seseorang muhrim. Muhrim itu apa? Orang dalam ihram, bernikah atau dinikahkan, dan tidak boleh meminang. Jadi yang dinamakan bernikah mana pengantin lelaki. Dia tak boleh orang-orang itu jadi pengantin lelaki. Dan dinikahkan mana pengantin perempuan. Dan tidak boleh meminang. Jadi di sini alim-alim ulama ketiga-tiga mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali telah memutuskan bahawa orang yang dalam ihram, baik dia pengantin lelaki atau pengantin perempuan, atau dia menjadi wali nikah, bapaknya menikahkan anak gadisnya, ataupun saksi, salah satu daripada 4 orang ini, kalau dia dalam ihram, nikah tersebut tidak sah. Apabila tidak sah, maaf kata, kalau dia suami isteri itu bersatu, itu sudah dikira bukan pahala tapi berdosa. Allahu Akbar. Macam mana ni? Jadi di sinilah kita kena ambil berat. Kadang-kala bila kita buat ibadat umrah, kita buat ibadat haji, kita melanggar syarat-syaratnya ataupun hukumnya dalam bab tawaf, bab sa'i. Oleh kerana kita sudah langgar, kita punya tawaf tidak sah, sa'i kita tidak sah. Bila kita punya tawaf atau sa'i tidak sah, maka kita punya hukum ihram masih lagi ada pada diri kita. Tapi kita tak tahu. Kita balik, kita pun jadi pengantin lelaki, aku terima nikahnya. Ataupun kita jadi wali nikah, aku nikahkan kau dengan anak perempuanku, maka nikah itu tidak pakai, tidak sah. Macam mana Ustaz? Itulah sebabnya kita kena datang belajar. Nak pergi Mekah, nak pergi umrah, nak pergi haji, mesti tahu syarat-syaratnya, hukum-hukumnya. Bukan hanya melibatkan ibadat kita, tapi melibatkan pula perkara yang bernama nikah kahwin itu. Berat juga tu.
Jadi situlah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, di dalam ketiga mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali mengatakan tidak sah nikah tersebut. Cuma mazhab Hanafi saja. Mazhab Hanafi kata harus nikahnya, tapi dilarang persetubuhan. Itu saja yang dilarang. Tapi nikahnya sah. Tapi jelah itu pendapat mazhab Hanafi. Tapi ketiga-tiga mazhab daripada yang telah disebut tadi mengatakan tidak sah. Jadi kena jagalah, waspadalah tuan-tuan dan puan-puan ya. Kita nak buat ibadat, saya nak buat umrah sunat. Alhamdulillah saya dapat buat 4 kali umrah sunat. Ya betul. Tapi jaga tak dengan hukum syarat dia. Jangan kita rasa alah umrah sunat je, tak apa, tak sah pun tak apa. Kalau tak sah awak punya umrah, awak punya ihram tu masih lagi dalam pantang larang ihram. Dan kalau awak lakukan apa yang dilarang Nabi, iaitu menikahkan atau terima nikah, atau dia jadi pengantin perempuan dinikahkan oleh ayahnya, tak sah nikah tersebut. Jadi sini aku kalau tak sah macam mana? Kena nikah balik. Nak nikah balik dia dalam ihram, kena pergi Mekah pula. Nak pergi tawaf betul-betul balik. Ustaz, duit tak ada ni, macam mana nak pergi tawaf ni? Nak register pun duit belum cukup. Kalau itu dia kena bayar dam dengan 11 ekor kambing untuk dia batalkan dia punya ihram. Dia batalkan. Itu nanti kita akan sebutkan orang yang dah jatuh niat dan kemudian dia nak batalkan, boleh ke tidak. Ya. Baiklah, larangan yang keenam dalam ihram ialah larangan persetubuhan dan pendahuluannya. Larangan ini berdasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Maka barang siapa telah berihram pada bulan-bulan tersebut, mana bulan-bulan haji, tidak boleh dia melakukan persetubuhan dan tak boleh melakukan maksiat dan tak boleh melakukan bertengkar di waktu masa mengerjakan haji, maknanya waktu dalam ihram. Jadi alim-alim ulama telah mengambil ini sebagai dalil bahawa yang dilarang ini bukan hanya orang dalam ihram haji, tapi ihram umrah juga bersama. Kerana ibadat umrah dinamakan haji kecil. Jadi kita yang dalam ihram, baik dalam haji atau dalam umrah, tak boleh kita bersama suami isteri. Ya, tak boleh bersetubuh. Dan demikian juga tak boleh kita buat maksiat. Dan mampu maksiat zahir, maksiat mata, maksiat telinga, maksiat lidah, ataupun maksiat batin, hati kita riak, ujub, megah, sombong, hasad, dengki. Ini semua tak boleh. Jadi kenalah dia bersih zahirnya dan batinnya, dan tak boleh dia bertengkar. Jadi kita ingat, apabila kita masuk dalam Masjidil Haram, apabila orang langgar-langgar kita, jangan marah. Ustaz, dia langgar saya, sakit kaki saya, dia pijak. Tak apalah, kaki kita ni pun dulu banyak dah buat dosa, pergi tempat-tempat yang tak baik. Jadi kita niatkan, bila sekiranya terpijak kaki kita tu sakit, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kaki aku ni. Bila kita tengah tawaf, orang bertolak-tolak pada sakit, kita niatkan mudah-mudahan Allah ampunkan dosa badan aku ni. Dulu malas sangat sembahyang subuh, susah sangat nak buat ibadat. Jadi ini pun Allah nak ampunkan dosa aku. Kita ingatkan yang Allah nak ampunkan dosa kita, dengan sebab itulah dikarenakan kita kesusahan itu. Itu memang dalam hadis ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan, tidak seseorang daripada kamu yang terkena kesusahan walaupun dengan tercocok serumpah, jarum kecil aja ya, tercocok kat kaki telur, itu adalah kerana Allah nak ampunkan dosa-dosa kamu.
Jadi Allah nak ampunkan dosa kita. Orang kata dosa tu dah berkarat, dah banyak sangat, dah tebal. Jadi kalau gosok-gosok dia tak jadi. Dia bilang jadi sakit sikit lah. Yalah, pasal dosa dah banyak sangat, dah tebal sangat. Tak apa, kita niatkan Allah Ta'ala nak ampunkan dosa kita. Dia ustaz ni sakit amat ni. Tak apalah, ini semua cobaan. Ingat dia tu, ustaz orang betul-betul. Ya, betul-betul lah ni, cobaan lah. Pernah satu masa satu raja dari Malaysia lah, dia pergi umrah. Dia pun tawaf, lepas tawaf dia sembahyang kat belakang makam Ibrahim. Tengah dia sujud tu, orang tawaf sepak kepala dia. Allah, kepala raja kena sepak tuan. Jadi lepas sembahyang dia pun dah melenting lah. Marah dia. Tapi sebelah dia tu ada dia punya mufti dia, penasihat dia. Tuanku, jangan-jangan tadi tu malaikat tak? Cobaan. Pandai pula cobaan itu. Itu bagi tuan-tuan dan puan-puan. Memang betul. Kadang-kadang Allah Ta'ala hantar malaikat menyerupai manusia. Kadang-kadang wali-wali Allah macam orang miskin datang. Ini semua boleh berlaku, tak mustahil. Sebab tu di sini bila kita kat Mekah ni, maaf kata, mulut jaga, jangan laser. Jangan tengok orang apa dia tak betul, apa jangan. Kita tak tahu siapa orang yang kita kata tu. Satu masa satu orang alim, dia sedang duduk dalam saf untuk menunggu waktu azan. Jadi kalau Masjidil Haram sebelum azan setengah jam tu penuh dah. Jadi orang semua dah ambil saf dah, tunggu azan. Jadi masa nak menunggu tu, ada satu orang tua dengan satu anak gadis dia. Lalu kat saf. Jadi siapa yang sedekah orang tua ni, anak gadis dia akan bagi satu bunga. Jadi orang alim ni kata dalam hati dia, hai, orang tua ni jual anak dara dia. Jadi orang tengok anak dara, comel ni, orang sedekah lah bapak dia tu. Ini hati orang alim cakap. Sampai depan orang alim ni, orang tua dia kata apa? Jangan bagi pada orang ini bunga. Kejut lah. Ini tahu apa dalam hati aku lah. Siapa orang tu? Kau tak tahu. Kau sangka buruk. Mungkin dia wali Allah, mungkin dia malaikat menyerupai manusia. Sebab tu kita tengok apa pun berlaku kat Mekah ni, atau Madinah, kalau benda pelik-pelik, maaf lah, no comment. No comment. Wallahualam, aku tak tahu dia siapa. Aku dosa pun dah banyak, dah cukup lah sudah. Nampak tuan-tuan? Jadi ni semua kita jaga daripada dosa zahir, dosa batin, dan jangan kita bertengkar, jangan kita bergaduh. Tapi kalau orang tolak-tolak kita, biasanya tuan-tuan, lepas mayang saja, orang semua penuh kat pintu nak keluar ni, bertolak-tolak. Kita niatkan, orang ni nak buang air dia nak cepat sikit, tak apa bagi jalan. Atau apa kita niatkan, mungkin bini dia nak beranak agaknya, sebab tu nak cepat keluar, tak apa. Jadi dengan itu kita mengobati hati kita. Kita bagilah excuse apa pun, asalkan hati kita dapat reda dan tidak marah. Macam kita sekarang dengan driving. Dengan driving, ada kereta macam zoom. Nak kena error kita pun betul. Janganlah. Ini kau dah 120, dah lebih pula. Jadi kita niat, dia tu dah terlambat, dia ada mesyuarat, ada meeting, dah terlambat meeting dia. Dia bagi tak apa. Jadi kita niatkan untuk mengobati hati kita supaya kita tidak marah pada orang tersebut. Itu adalah satu kebaikan. Kita pun tenang, tak ada kita pun marah hot juga dengan dia. Kita pun nak tunjuk kita punya kereta pun power juga. Jangan. Jadi macam itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Bila kita berada di dalam ihram, memang banyak jenis cubaan. Ada satu jemaah waktu, tapi dah lama dululah. Bila kita hidangkan makanan, dia kata apa? Ini makanan kucing ni, nak bagi kita makan. Dia hina makanan tu. Daripada saat itu, setiap makanan yang dia tengok semuanya makanan kucing, tak boleh makan. Nampak tuan-tuan? Sebab tu kita jangan komen. Tak boleh makan, sudah.
Jangan kita hina, ini makanan kucing. Jangan. Orang lain boleh makan, kenapa kau tak boleh makan? Kalau kau tak selera, kalau kau rasa tak selesa, tak apa sudah. Jangan komen. Ini aku tetap tak sedap lah. Hari ini aku tak sedap badan. Sudah. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan dia. Di tanah suci, jangan kita lepas mulut kita tu. Laser mulut kita tu, zipkan sikit, tutupkan dia. Nak cakap apa-apa, fikir dulu. Ustaz dah cakap dah ni, kat sini banyak coklat awak ni. Aku tak boleh cakap-cakap yang senyap macam tu. Dan demikianlah tak boleh kita suami isteri melakukan perkara yang membangkitkan hawa nafsu kita. Apakah yang membangkitkan hawa nafsu? Seumpama dia duduk sebelah-sebelah. Jadi kalau sekiranya dia jatuhkan niat daripada Madinah Munawwarah, naik bas, buat umrah nak pergi ke Mekah Mukarramah, kemudian duduk sebelah isteri dia. Ni baru pengantin baru ni. Dia duduk sebelah isteri, ada current. Ini biasalah tuan-tuan, maaf dia kena bagi tahu pegawai, boleh tak saya nak tukar seat? Kenapa? Tak boleh lah sebelah isteri saya current lah. Dia jangan syuk. Itu markah potong. Nampak tuan-tuan? Sampai Mekah dah zero dah. Jadi sini kita kena jaga. Ni diri kita tahulah. Ataupun maaf kata dia cium isteri dia, cium kat pipi dia, cium kat kepala dia. Jadi kalau mencium isteri ni, kalau sekiranya rasa nafsu, maka itu sudah kira dia sudah membangkitkan nafsu dia, potong markah dia lagi. Jadi di sini kita tak boleh. Tapi tengoklah, kalau tak membangkitkan nafsu, tak apa. Seumpama kalau orang tua lah dia cium isteri dia, pasal sayang isteri dia, khidmat pada dia. Orang tua, bateri pun dah tahu dah habis dah. Maaf lah ya. Jadi tak ada apa-apa lah. Tak rasa apa pun jadi tak apa boleh. Pernah satu masa seorang datang pada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi SAW, seorang alim. Ya Ibn Abbas, saya ni orang tua, boleh tak saya cium isteri saya waktu dalam puasa Ramadan? Kata Ibn Abbas, boleh. Datang pula satu orang muda pula, wahai Ibn Abbas, saya kalau dalam puasa Ramadan, boleh tak saya cium isteri saya? Ibn Abbas kata, tak boleh. Tadi orang tua boleh. Itu dia tua, yang kau ni muda lagi. Nampak? Jadi Ibn Abbas mengambil ukuran kerana biasanya orang tua ni dia punya nafsu dah kedua dah tak ada apa dah. Ya. Tapi kalau orang muda, nafsu masih tengah panas lagi. Jadi sebab tu Ibn Abbas ambil ukuran itu. Tapi alim-alim ulama kita mengambil daripada kata Ibn Abbas itu, membuat rumusan, kalaulah dia ada nafsu, tak boleh. Jadi tak kira lah dia muda atau dia tua. Kau cakap dia tua, tua tu bagi power lagi tu. Alamak, orang power lagi tak boleh. Kalau dia orang tua tapi masih nafsu lagi, masih kuat lagi, jangan. Ini boleh bangkitkan nafsu. Tapi kalau dia orang muda, dia tak ada rasa apa pun, dia cium isteri dia rasa tanda kasih sayang, tak apa boleh. Ini biasa berlaku di padang Arafah. Lepas Arafah kita berdoa, menangis pada Allah. Datang sang isteri pun jumpa suami, bang, minta maaf dia cium tangan suami dia. Suami dia pun cium dahi isteri dia. Ustaz, itu orang dia tu, ini cium tangan dia, cium kat dahi. Tak apalah, dia bukan ada hawa nafsu. Dia datang keadaan syahdu di padang Arafah, nak minta ampun, minta maaf dengan suami dia. Tak apa. Jadi kita kena sangka baik, jangan kita sangka buruk. Jadi macam itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Cuma diri kita sendiri yang mengetahuinya. Nafsu kalau isteri kita ni, kita nak cium, jangan. Tapi kalau kita cium isteri kita dalam keadaan kita tidak ada perasaan nafsu kita pada saat tersebut, maka hukumnya harus. Sebab tu dalam perkara masalah, jika berlaku penahanan jima' dengan syahwat dengan keadaan sengaja, maka wajib dia membayar fidyah berupa seekor kambing atau puasa atau memberi makan. Seekor kambing itu mana dia sembelih satu kambing lah, atau dia puasa 3 hari, ataupun dia beri makan 6 orang miskin makan. Sama ada dia mengeluarkan mani atau tidak.
itu tidak menjadi persoalan. Kalau dengan sengaja, kalau dengan sengaja, makna dengan sengaja itu dia tahu ini tak boleh, dia tahu dia ada nafsu, dia tahu dia teringin, tapi dia lakukan juga, itu dengan sengaja. Tapi kalau sekiranya kalau dia menyentuh istrinya dengan syahwat dalam hal keadaan dia lupa atau tidak sengaja atau jahil dalam hukum, dia lupa yang dia dalam ihram tak boleh cium isteri dengan nafsu, dia pun tak tahu hukum yang dalam ihram tak boleh cium isteri dengan nafsu. Kenapa dia tak tahu? Pasal kelas hari ini dia tak datang. Jadi dia tak tahu. Ini larangan dalam ihram. Kau tak dengar ke ustaz? Aku miss kelas hari itu. Nampak? Waktu saya katakan every class is very important. Jangan main-main, tuan-tuan. Ini masalah agama, kita kena ikut peraturan dia. Tapi dia tak tahu macam mana. Maka tidak wajib atasnya sesuatu kerana tidak mengakibatkan kekurangan pada sesuatu yang lain. Sama seperti terlupa memakai wangi-wangian. Jadi agama Islam ni Masya Allah, tuan-tuan, dia cukup indah, cukup orang kata fleksibel. Dia tak tahu, dia terlupa, dia tak sengaja, jadi dia tak berdosa. Ada tak dia punya denda apa-apa? Denda ni kata mazhab Syafi'i yang telah kita sebutkan dalam pelajaran kita. Tengok apakah ada sesuatu yang hilang daripada tubuh badan dia. Dia cium isteri dia, ada hilang tak pipi isteri dia? Tak ada. Ada hilang tak bibir dia? Tak ada. Ada patah gigi tak? Tak ada. Kalau tak ada apa, tak adalah hukum dia. Melainkan kalau dia ada hilang sesuatu. Seumpama rambut, dia lupa lah dia dah ihram, dia garuk. Kau dah ihram? Astagfirullah. Sikit tengok, lawan satu rambut dah jatuh. Itulah. Engkau tadi rambut kau 1,000 lah, sekarang dah jadi 999. Dah kurang dah. Itu kena bayar denda. Nampak, tuan-tuan? Jadi mazhab Syafi'i kata kalau ada mengurangkan sesuatu daripada tubuh badan kita dan kita buat tu tak sengaja atau terlupa atau tak tahu hukum, maka dimaafkan dan tidak dikena denda. Itu kalau kita katakan berlaku perbuatan yang membangkitkan nafsu syahwat kita. Jadi kalau sekiranya orang dalam ihram ni kalau boleh jangan dekat-dekat sangat lah. Kalau memang orang muda lah, orang dalam berumur ni tak apalah, senior citizen, warga emas, itu dah tak apalah tu. Tapi itu pun tengok pada sesak orang diri dia sendiri. Tapi kalau dia melakukan jima' dengan sengaja dalam masa ihram haji maupun sebelum tahlul pertama atau sesudahnya, maka dihukum atasnya. Ini dia berlaku jima' persetubuhan sengaja. Kenapa sengaja? Sebab dia tahu ini tak boleh, ini dilarang. Tapi oleh kerana maaf kata bread tak makan, lampu merah pun melanggar. Sebab itu di sini tuan-tuan dan puan-puan, bukan kata nak tunggu lampu merah. Bila kita lampu hijau pun jangan laju sangat. Nanti kalau sekiranya lampu kuning masuk lampu merah, nak break dah tak boleh. Terpaksa kamera pun tak kapok, kena saman. Macam itulah juga dalam hukum agama ni. Kalau kita dah tahu kita muda nafsu tengah membara, jangan dekat-dekat dengan isteri kita. Jadi sikit, kita nak sampai Mekah. Biasanya kalau sekiranya kita yang package umrah ni sampai Mekah, kita pun pukul 9 malam, 10 malam kita dah makan dinner kita, terus siap-siap kita pergi Masjidil Haram. Itu kita selesaikan rukun-rukun umrah. Jadi lepas kita daripada pantang larang. Tetapi ada orang kata, Ustaz, saya dah biasa datang umrah, saya nak buat besok lah tawaf sa'i sebab saya penat letih ni. Okey, baik. Dia pun masuk ke bilik tidur. Dia masuk bilik tidur, jangan ihram ni. Kena jaga. Jangan sama-sama tidur atas katil. Takut sama-sama mengikau, nanti lain cerita pula. Habis macam mana, Ustaz? Apa isteri tidur atas katil, suami tidur bawah katil lah. Jangan bawa di bawah lah, kat tepi lah. Sebab ni kadang-kadang dia dengan penat tak rasa, dengan tidur dia mengikau, lain cerita pula. Jangan ihram, nanti lampu merah pun dia langgar. Jadi kena jaga, tuan-tuan. Jadi di sini apabila kalau dia langgar juga kerana dia sudah tak boleh nak stop lagi,
Apa hukumnya? Baik dia buat haji ataupun buat umrah, pertama batal hajinya, habis batal. Haji dia dah bayar 20,000, dah bayar dah dia semua duitnya dengan kota-kota dia tunggu 10 tahun, habis batal haji dia. Nampak tuan-tuan? Macam tu juga kalau dia buat umrah, batal umrah dia. Tapi kalau batal ni biasanya kalau kita semayang lah ya, kita dah batal terkentut katakan, kita tu boleh keluar lah, kita boleh duduk. Tapi tidak dalam ibadah haji dan umrah. Apa jadi? Apa pun jadi, wajib disempurnakan hajinya. Jadi walaupun dah batal, orang pergi Arafah, kena pergi Arafah. Orang tidur kat Muzdalifah, tidur Muzdalifah. Orang melontar di Mina, kau pun melontar. Allah Ustaz, saya dah batal dah. Apa saya nak sempurnakan? Kau tak buat, tambah lagi dosa. Nampak? Ini bukan undang-undang manusia, ini undang-undang Allah. Kena sempurnakan dia haji. Macam tu juga umrah. Kita dah batal kan ni? Dah batal pun, kau kena tawaf juga umrah, kena sa'i juga umrah. Tak buat, tambah lagi dosa. Berat ni. Lepas tu, apa yang nak buat lagi? Wajib mengqadhakan hajinya pada tahun akan datang. Jadi kalau sekiranya dia pun balik, dia terus pergi ke Muiz, nak mohon untuk pergi haji. Muiz kata, kau baru balik ni, kau lagi 20 tahun. Tak boleh, saya punya haji sudah batal. Sudah batal, apa dah buat? Saya sudah tahu dalam penyerah. Nampak? Saya tapi Muiz kata ini undang-undang. Kota kena tunggu sampai lagi end of the queue. Kena tunggu dulu nombor dulu. Susah tuan ya. Kalau umrah tak apa. Kenapa? Umrah kita hari ini batal, nanti petang, malam, besok kita pergi ke tanah halal, kita jatuhkan niat umrah lagi. Aku niat umrah qadha. Qadha lah pasal itu dah batal. Kita pun masuk, kita pun buat umrah. Umrah boleh buat anytime, the whole year boleh kita buat. Tapi haji kita kena tunggu kota kita. Dan selebih dari itu pula, wajib pula dia sembelih seekor unta. Unta? Tapi tak boleh ke? Kami kecil sangat, ini kes besar punya kes. Kena pakai unta. Berat tuan. Jadi unta berapa harga? Kali 7 lah. Kalau satu ekor kambing $250 Singapura. Jadi kalau kali 7, dah berapa? Jadi macam itulah dia harga satu ekor unta. Sebab unta sekarang pun mahal kat Mekah tuan. Sebab dah tak banyak dah. Sebab banyak unta-unta ni sudah tak dibenarkan masuk oleh pihak pemerintah Saudi Arabia kerana takut penyakit MERS-CoV ya. Sebab tu di sini kurang unta. Jadi banyak lagi mahal harga dia. Jadi itulah hukuman dia. Dia punya hukuman batal haji dia, wajib disempurnakan hajinya, wajib qadhakan hajinya pada tahun akan datang, dan wajib sembelih seekor unta. Itu hukuman dia. Selebih pada itu, dia pun istighfar, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Itu kita kata kalau dia sengaja melakukan persetubuhan dengan keadaan dia tahu itu dilarang, dia tahu itu salah, tapi dia buat juga. Tetapi kalau dia melakukan persetubuhan dengan sengaja, maaf ya, kalau dia melakukan persetubuhan dalam hal keadaan dia lupa atau jahil akan hukumnya, jadi macam mana dia boleh lupa pula? Dia tak sengaja Ustaz, dia dalam tidur, dia mimpi, dia ingatkan dia dalam mimpi, sekali betul-betul, bukan mimpi. Jadi dia tak tahu yang dia tu betul-betul. Itu kira benda yang pelik bin ajaib tak. Tapi tak mustahil berlaku. Jadi kalau sekiranya dia terlupa atau dia jahil, kenapa jahil? Dia tak datang kelas hari ini, dia tak tahu tak boleh bersama isteri dan suami dia, atau dipersetujui wanita secara paksa, maka tidak batal hajinya dan tidak wajib denda atasnya sesuatu. Subhanallah tuan. Islam dalam dia punya seriousness dia punya hukuman yang berat tadi yang kita dengar, tapi ada juga kelonggarannya. Orang tak sengaja, orang tak tahu kok. Betul orang tak tahu. Betul, sumpah Allah. Sumpah lagi. Pasal apa?
Pasal dia tak datang kelas ni. Dia pun first timer pergi Mekah, tak pernah pergi Mekah, tak tahu. Jadi dia pun kita tengok dari segi dosa dia tak berdosa. Tetapi dari segi hukum ada tak nak kena denda. Kita dah sebut tadi, kalau mengurangkan sesuatu dari tubuh badannya, ada tak kaki dia terpotong? Tak ada. Ada tak sesuatu bulu dia tercabut? Tak ada. Tak ada apa yang mengurangkan dari tubuh badannya. Maka dengan itu dia tidak kena denda. Ustaz, tak ada FOC, free of charge. Tak ada bayar apa-apa. Tuan-tuan, alhamdulillah agama Islam kita ni agama yang mudah. Ada orang kata susah lah nak pergi haji ni, tak boleh, tak boleh. Yalah, kalau dah tahu janganlah buat. Kalau tak tahu, tak sengaja, terlupa, Islam ni agama yang mudah, ni maafkan. Cuma kita kena belajar lah. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan, larangan yang keenam, larangan persetubuhan dan sekalian pendahuluannya. Larangan yang ketujuh, larangan memburu binatang darat. Larangan ini berdasarkan daripada firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan sedangkan kamu dalam ihram. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah ya, kalau sekiranya orang yang dalam ihram, dia tak boleh memburu binatang. Binatang mana? Binatang darat. Jadi di sini, kalau sekiranya zaman dulu kita lihat orang-orang yang datang daripada Madinah dengan Mekah lebih kurang 450 km. Kalau kita dari Singapura ni, mungkin lepas dari Kuala Lumpur dekat sampai Bidur ataupun sebelum Ipoh lah tu, 450 km. Jadi tu jauh dia. Jadi mereka makan masa perjalanan lebih kurang 7 malam 8 hari. Itu biasanya perjalanan unta. Jadi dia bawalah bekalan makanan, tetapi bekalan makanan dah habis. Jadi mereka biasa memburu mana-mana binatang darat apa, mereka memburu untuk jadi makanan mereka. Jadi sebab tu dalam ayat ini melarang tak boleh memburu binatang darat. Tetapi alhamdulillah pada zaman moden kita ini tak timbul masalah memburu. Kenapa? Kerana dalam perjalanan kita ni, kalau daripada Madinah, biasanya kalau sekir grup package umrah kami, kita pergi Madinah dulu. Dari Madinah kita jatuh niat umrah, kita keluar dari Madinah pukul 2, pukul 3, sampailah kita kat Mekah pukul 9, lebih kurang dalam 6 jam perjalanan. Alhamdulillah dengan bas aircon ya. Jadi sebelum kita nak keluar pada hotel di Madinah tu, biasa kita bagi jemaah makan lunch, bagi kenyang dulu. Jadi apabila dia dah kenyang, dia masuk dalam bas, dia tidur. Baru dah kenyang macam bola sahur, tidur lah. Dia kau sampai Mekah, kita bagi dia dinner pula, bagi dia makan lagi. Kenapa bagi dia makan dulu? Kenapa tak tawaf? Tak boleh. Kena bagi dia kenyang selalu. Sebab when you are hungry, you are angry. Jangan bagi dia hungry. Kalau dia hungry, nanti dia angry. Bagi dia kenyang. Daripada Madinah, kenyang. Sampai Mekah, kenyang. Jadi dia buat tawaf umrah, saya orang happy dia. Jadi tak timbul masalah memburu. Tapi oleh kerana perkara ini sudah disebut Allah dalam Quran dan disebut oleh alim-alim ulama di dalam buku-buku mereka, jadi kita pun sebutkanlah juga. Tapi dari segi pelaksanaan praktikalnya, alhamdulillah kita tidaklah sampai kepada keperluan memburu ya. Jadi kita terus saja lompat kepada yang berikutnya, iaitu yang larangan ke-8. Larangan ke-8, larangan fusuk dan jidal. Apa tu fusuk, apa tu jidal? Ini berdasarkan daripada ayat yang telah kita baca tadi, iaitu di barang siapa yang melakukan ihram pada bulan-bulan tersebut, maka janganlah melakukan rafath, fusuk dan jidal.
Jadi kalau sekali kita lihat pada makna rafas artinya persetubuhan dan segala tumbuhan yang membawa kepada nafsu berakhir. Dan fusuk artinya keluar dari ketaatan kepada Allah, yaitu segala bentuk maksiat, sama ada dosa besar atau dosa kecil. Yang demikian itu adalah haram pada setiap masa, apatah lagi jika seorang itu dalam masa ihram. Jadi di sini maknanya kita dilarang persetubuhan, dilarang kita melakukan maksiat, dan dilarang kita jidal. Apa itu jidal? Jidal itu makna perdebatan, ya, bergaduh, bertengkar. Jangan. Kalau orang ajak kita bergaduh, kita kata nanti dulu, aku dah ihram. Habis ihram nanti boleh kita jumpa. Tapi jangan gaduh lah, apa pun gaduh. Sampailah ya, Nabi kita SAW lagi orang lempar batu, kata Nabi, tapi Nabi tak membalas mereka, ya. Itu sikap sabar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan, 8 perkara ini dilarang, dan di sini Allah SWT bila melarang kita perkara-perkara tersebut, dia sebenarnya ada dia antara tujuan hikmahnya. Apa dia? Allah Taala nak test kita. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia sangka yang mereka akan dibiarkan mengatakan kami telah beriman sedangkan mereka belum diuji? Demi sesungguhnya telah kami uji umat yang terdahulu sehingga Allah mengetahui siapakah yang benar dalam keimanannya dan siapa pulakah yang berdusta. Jadi sebenarnya semua larangan ini, kenapa Ustaz tak boleh tahu? Allah nak tengok kita. Awak patuh tak pada perintah Allah Ta'ala? Awak ikut tak suruhan Allah? Apakah Allah tambah kaya kalau kita ikut? Apakah Allah dan miskin kalau kita tak ikut? Jawapan tak ada. Tapi kenapa Allah nak letakkan hukum-hukum susah-susah kita? Allah nak test kita, nak tengok sejauh mana kita sabar. Kita dah tahu yang kita dah ihram tak boleh pakai wangi-wangian. Alamak, badan bau. Kita tahu dalam ihram tak boleh pakai baju yang berjahit. Kita orang lelaki pakai kain. Alamak, ni gulai kain ni je, alamak susah. Ini semua Allah nak test. Macam tu juga kita dalam ihram tak boleh sama suami isteri. Kita dalam ihram tak boleh memuaskan nafsu. Alamak, susah. Allah nak tengok kau ni perintah aku ke tidak. Jadi sebenarnya ini semua Allah Ta'ala nak test kita, nak tengok sejauh mana benar-benar kita ini mengucapkan amanna, kami telah beriman kepada Allah. Kalau betul kamu beriman, kamu ikut perintah Allah. Macam itulah juga sekarang hidup kita ni. Bila kita dalam hidup ni tuan-tuan, tak ada siapa yang terlepas daripada cubaan. Tak ada siapa. Jangan kata kita, Nabi-Nabi pun dicuba oleh Allah Ta'ala. Kita tadi baru sebut, Nabi kita dilontar batu, dimaki, dihamun, darah mengalir tubuh badan. Tapi Nabi sabar. Nabi tahu itu semua datang daripada Allah Ta'ala. Macam itu juga tuan-tuan dan puan-puan, kita dah pilih wanita yang kita inginkan. Wah, cantik lah, jambu lah. Sekali dah kahwin, rupanya wanita ini sifat dia selalu terpekik-pekik siang malam. Alamak, kau nak beli anak, rupanya. Itulah kau. Kau tengok cantik dia, maaf dia, tak kata salah-satu. Macam tu juga wanita ni. Dia pilih lelaki yang handsome, yang hebat, yang gagah. Sekali dah kahwin, rupanya bakhil berkedekut. Alamak, susah nak dapat duit daripada dia. Dia kira satu sen boleh kira. Apa nak buat? Itu pun dah jodoh takdir Allah. Kita rela, kita terima, ya Allah, aku terima kasih ya Allah kerana jodohkan aku dengan wanita ini, dengan lelaki ini. Aku terima kasih ya Allah, syukur padamu. Dan terima apa yang Allah Ta'ala tentukan. Tapi pasti setiap apa yang Allah tentukan ada hikmahnya. Ada dua adik-beradik, satu abang, satu adik. Jadi abang ni dia pun lepas mak bapak meninggal, dia pun kahwin. Adik ni pergi belajar agama. Adik ni pun dah lama, dah setahun tak pergi jumpa abang dia. Dia pun nak datang jumpa abang dia. Dia pun datang ke rumah abang dia, dia pun ketuk pintu. Bila ketuk pintu,
Kemudian isteri abang dia pun buka. Dia pun tanya, abang saya ada tak? Abang cakap, laki tak guna. Macam-macam dia kata pada suami dia ni. Adik ni dengar saja. Ya Allah, kesiannya abang aku dapat bini macam ni. Sekejap lagi abang dia pun balik. Rupanya abang dia pergi ambil kayu api dari hutan. Nak buatlah kayu api. Tapi pelik kan apa dia? Abang dia balik jalan steady saja. Yang bawa kayu api dia siapa? Harimau. Kayu api letak atas belakang harimau angkat kayu api sampai depan pintu rumah dia. Dia turunkan, harimau tu lari masuk hutan. Dia cuma, siapa harimau tu? Allah nak bagi aku kemudahan. Harimau ni khidmat dengan aku. Jadi okey lah. Pada tahun yang depan pula, adik ni datang lagi cakap pada abang dia, dah setahun. Tutup pintu. Kemudian orang perempuan lain pula buka. Si adik tanya, saya nak jumpa abang saya. Abang kau tu baik orangnya, bagus dia. Dia tu seorang lelaki yang sungguh bertanggungjawab. Dia puji pula suami dia ni. Dia kata, alhamdulillah, untung abang aku dapat isteri macam ni. Kemudian sekejap lagi abang dia pun balik. Abang dia balik, dia kayu api tu kat mana? Kat belakang dia. Dia angkat kayu api, pelan-pelan angkat. Beratnya. Sampai depan pintu, adik dia terima, bang, ini siapa ni perempuan ni? Ini isteri abang yang baru. Isteri lama tu dah meninggal. Jadi abang kahwin yang baru. Baik bang, bagus dia. Dia puji abang habis-habis. Abang, mana yang harimau yang tahun lepas dia? Harimau tu dah tak ada lagi dah akan datang. Pasal saya tak ada apa-apa susah cobaan. Allah dah bagi isteri yang baik. Jadi tak ada apa nak saya sabar. Jadi tak ada lagi lah harimau tu. Jadi saya kena angkat sendirilah. Nampak tuan-tuan? Jadi bila Allah bagi kita satu-satu cobaan, Allah akan bagi kita satu-satu kelebihan. Tapi hendak kita sabar. Bila kita sabar, orang lain nak tengok harimau pun takut. Ini harimau datang angkatkan kayu api dia. Subhanallah. Macam itulah kita dalam hidup ni, kita pasti akan menghadapi cobaan Allah bermacam-macam. Ada orang masalah keluarga, ada orang masalah ekonomi, ada orang masalah penyakit, ada orang masalah mak mertua, ada orang masalah anak menantu. Macam-macam masalah ustaz saya ni dengan mak mertua, dengan menantu macam. Tak apalah, ini sekejap kat dunia saja, tapi Allah sediakan balasan-balasan pahala yang besar dengan kita sabar. Jadi ini sebenarnya ibadah haji ni ialah training kepada rohani kita supaya kita dapat sabar. Sebab sabar ini adalah satu sifat yang sangat mulia. Dalam Quran Allah Ta'ala sebutkan 3 orang saja yang Allah berserta dengan mereka. Siapa dia? Innallaha ma'as sabirin. Allah serta dengan orang sabar. Innallaha ma'al muttaqin. Allah berserta dengan orang yang bertakwa. Innallaha ma'al muhsinin. Allah berserta dengan orang yang berbuat baik. Kita ni nak takwa ni, iman pun tak kuat. Kita nak buat baik, harta pun tak banyak, tapi kita boleh sabarlah. Apa juga Allah, sudah cukup dah tu. Allah berserta dengan orang yang sabar. Nampak tuan-tuan? Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Sebenarnya apa yang kita dengarkan daripada larangan-larangan itu semua yang ada hikmah-hikmahnya. Baiklah, perkara-perkara yang dibolehkan dalam masa ihram. Jadi kita dah dengar, ini tak boleh, ini tak boleh, ini haram, ini haram. Apa yang boleh ustaz? Jadi kita sebutkan sini. Boleh dalam ihram kita nak mandi, nak menukar pakaian ihram, boleh. Ada orang tanya, ustaz, kita dalam ihram ni boleh tak kita mandi? Boleh. Kenapa tak boleh pula? Tapi macam mana saya nak mandi? Saya tak pakai baju apa? Yalah. Kalau mandi dengan tanpa berpakaian atau kita kata mandi telanjang, hukumnya makruh. Bukan pasal ihram, tapi hukumnya makruh secara umum. Awak dalam ihram ke, tak dalam ihram ke, hukum makruh. Tapi taklah membatalkan ihramnya, taklah kena jaga. Boleh dia mandi, cuma sunatnya tu dia pakai kain basah, tutupkan aurat dia sewaktu dia mandi, ya? Dan boleh dalam masa ihram dia membasuh rambut. Tapi basuh rambut ni kena jagalah. Bila orang perempuan rambut panjang ni, dia senang turun.
Tapi kalau kita yakin dia tak jatuh tak apa. Tapi kalau jatuh, jatuh kena denda. Sebab kita sudah tahu rambut kita ni akan jatuh. Kalau itu boleh jangan. Tapi harus, asalnya hukum harus. Dan boleh sikat rambut. Kita nak pakai sikat boleh. Tapi jaga, jangan jatuh. Jatuh, kena denda. Tapi hukum asal harus. Dan harus bercelak yang tidak wangi. Ini kita dah sebutkan dalam pelajaran kita terakhir dulu. Cuma mazhab Hanafi yang kata tak boleh. Dan berbekam, mengeluarkan nanah, mencabut gigi dan memotong urat boleh. Jadi kita punya kulit-kulit kita ni terkeluar kering, kita pun cabut kulit kita. Bibir kita ni kulit dia tu kering, kita cabut dia punya kulit boleh. Sebab yang dilarang rambut dan kuku, dia bukan larang kulit. Kita gigi pula sakit gigi, kita pergi dentist, cabut gigi kita. Ustaz saya nak ikhram, boleh, tak apa. Jadi ini semua tidak menjadi halangan. Dan boleh menggaruk kepala dan badan. Cuma mengingatkan baik-baik perlahan, jangan sampai nanti gugur rambut dia. Dan boleh dia membunuh kutu, ular, nyamuk, tikus, kalajengking dan segala yang mengancam keselamatan. Walaupun kita dalam ihram di Arafah, tuan-tuan, kawasan perkemahan Arafah untuk jemaah haji ini, kawasan ini tempat kita Singapura, Malaysia ni di hujung Arafah. Dan hujung Arafah ni banyak bala tentera nyamuk. Kita duduk sudah tak boleh nak tidur kita. Jadi nasihat saya kalau yang nak pergi haji ni, bawakan obat sapu kat badan yang di mana kalau sekiranya nyamuk dia takkan gigit kita kalau kita ada pakai obat. Ataupun dia ada obat kita letak kat tepi bantal kita, nyamuk dia macam dia bau, dia akan lari. Itu bawa dia kalau sekiranya pergi ke haji. Umrah tak ada apa-apa lah, kita tak boleh pergi Arafah. Tapi ini kalau yang di Arafah. Jadi di sini kita dalam masa dalam ihram, nyamuk datang, kita pukul dia. Ustaz, saya dalam ihram, saya bunuh nyamuk. Tak apa, boleh. Macam tu nak kutu, rupanya banyak kutu kat kepala aku, kita bunuh kutu. Boleh ke? Ataupun ada kalajengking, ada ular datang dekat. Kalau aku tak bunuh, sebab ni tak bunuh kalajengking ni, dia pergi pada orang lain, nanti orang lain pula kena dia punya bisa dia. Kita pun ambil batu, kan ambil apa, kita pukulkan dia. Boleh. Jadi di sini bukanlah dilarang itu semua tak boleh. Tapi kalau membawa kepada ancaman keselamatan, boleh kita bunuh dia. Dan yang ke-8, melihat cermin. Boleh kita tengok cermin. Kita pun tengok cermin, muka kita alamak macam Pontianak. Baru tak tahu kalau muka kalau macam cantik sangat. Dan begitu juga boleh memarahi pekerja atas dasar mengajar dan menegur. Jadi kita ni ketua di dalam jemaah. Apabila kita punya pekerja tak angkat beg, bus driver tak datang, kita pun marah. Mana ni sekarang kita punya waktu dah lambat ni. Dia maki-maki Ustaz ni, dia kata jangan marah, sabar. Tapi dia marah bus driver tu. Yalah, dia marah tu, kalau dia tak marah, bus driver tak jalankan kerja, kau juga nanti lambat. Nampak? Jadi di sini bukan sama sekali tak boleh kita menegur dan mengajar kerja-pekerja kita kalau ada keperluan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, segala larangan yang disebut tadi apabila dilanggar tidak membatalkan, tidak merosakkan haji atau umrah, kecuali boleh rosak dari segi pahala dan mabrurnya, melainkan jima sahaja. Jadi yang kita sebutkan 8 perkara yang dilarang dalam ihram. Tak boleh pakai wangian, orang lelaki tak boleh pakai baju berjahit, tak boleh potong rambut, potong kuku, tak boleh pakai minyak di kepala, di janggut. Ini semuanya dia tidak membatalkan, tidak batal. Kita langgar, kita kena denda. Kalau sekiranya kena jatuh apa-apa rambut, bayar denda. Tetapi yang membatalkan hanya satu saja larangan. Larangan apa? Persetubuhan. Itu saja. Kalau kita langgar,
maka batal haji kita, batal umrah kita. Itulah dia tuan-tuan dan puan ya. Jadi dengan itu masuklah kita pada bab yang berikutnya, iaitu bab yang ke-7 yang akan membicarakan kita di dalam perihal rukun, wajib dan jenis-jenis haji. Wallahu a'lam. Kita di situ tuan-tuan. Ya, alhamdulillah tuan-tuan dan puan rahimahkumullah. Jadi delegasi perwakilan daripada MUIS dan juga daripada AMTAS telah pun pergi ke Saudi Arabia pada minggu yang lepas dan telah pun kembali ke tanah air kita. Jadi tuan-tuan pun sudah membaca dalam akhbar ya, bahawa menteri kita telah berjumpa dengan Menteri Haji Saudi Arabia dan juga membawa surat daripada PM Lee kita untuk mohon tambahkan kuota untuk jemaah Singapura. Alhamdulillah, kita ucapkan terima kasih kepada kita yang PM kita yang ambil berat untuk kebaikan orang Islam kita. Cuma apakah dapat tambahan kuota ke tidak, itu Allah yang berbicara. Sekarang dia belum jawab ni. Dia akan menjawab pada masa yang terdekat. Tapi masa ini kuota masih kekal 680 orang untuk haji ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kami telah dimaklumkan seramai 514 orang telah menjawab daripada surat MUIS, yes, I want to go to Hajj this year. 514. Jadi ada lagi tempat yang kosong dan MUIS akan keluarkan lagi surat kepada siapa yang ikut queue nombor dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang sudah dapat surat MUIS tu, kalau memang nak pergi haji, jawab cepat-cepat. Jangan simpan bawa katil, jangan simpan bawa bantal ya, sebab MUIS dia ada deadline 24 Februari ini. Kalau tak jawab, dia akan offer pula pada orang yang berikutnya pula yang dalam sinarai dia. Jadi itu jadi mesti masalah kuota haji. Kalau tuan-tuan dan puan-puan yang memang kuota haji saya ini lagi 10 tahun Ustaz, saya baru register. Kalau macam tu, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah pergi umrah. Umrah ni pun wajib seumur hidup sekali. Tuan-tuan pun alhamdulillah sudah pernah pergi umrah. Kita kalau dah pernah pergi umrah, kita pergilah kepada kiblat kita yang pertama, iaitu yang kita namakan Baitul Maqdis. Jadi kita ada siapkan package pada malam 27 jam. Malam yang dimana